Hujan ke mendung-mendung ke ada? Ke tak pun? Ni bahan baru ya, bahan yang cikgu share minggu lepas. Kita dah masuk bab bab 11 dah. Kita dah laju kan ni. Tinggal 2 bab lagi dah habis. Bolehlah kita buat latihan je lepas tu. Okay, target kita untuk hujung tahun ya. Semua tak hujan rumah masing-masing semua tak hujan Internet okey lah. Kalau internet okey, okey lah tu. Internet okey ya internetnya. Alhamdulillah. Sekejap. Okey, malam ni kita masuk bab 11 je. Okey, sebelum kita buat latihan ni, cikgu nak tunjuk nota sikit supaya kita nampaklah gambaran apa itu cerita mengenai bintang dan galaksi alam semesta. Okey. Okey, bintang dan galaksi dalam alam semesta ya. So, sebenarnya kita ni sebagai manusia, kita tinggal dalam galaksi Bima Sakti. Okey. Kat sini kita tengok malam ni kita bincang pasal bintang sahaja. Bintang dan galaksi dalam alam sekitar. Okey, alam semesta. Alam semesta terdiri daripada semua benda yang wujud di sekeliling kita. Kita nampak bintang-bintang. Jadi kat sini kajian astronomi telah menyedarkan kita tentang keindahan dan juga keluasan alam semesta ciptaan Tuhan. Okey, dan angkasawan Malaysia pertama namanya Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Masa cikgu dulu-dulu lah. Pemilihan dia untuk pergi angkasa ada 4 orang dulu. Untuk pergi angkasa 4 orang. Lepas tu final masuk 2 orang. 2 orang tu standby lah. Kalau katakan Dr. Syekh ni tak boleh pergi, yang seorang lagi pergi. Jadi rezeki Datuk Syekh Mustafa dia pergi kat sana. Jadi dia lah antara rakyat Malaysia pertama pergi ke angkasa lepas ke IFS 2007. Okey. Okey, pertama kita kena kenal dulu bahawa bumi kita, planet kita ni, saintis telah menghantar teleskop Hubble namanya. Antara teleskop yang terawal dihantar oleh manusia adalah Hubble, iaitu pada 1990. 1990. Masa ni cikgu sekolah lagi ni. Okey, teleskop ni sangat berkuasa tinggi sehingga dapat melihat sekeping duit shilling yang berada sejauh 720 km daripadanya. Bayangkan duit shilling pun orang boleh nampak. 725 km. Maksudnya kalau cikgu duduk kat Selangor ni mungkin sampai ke Thailand lah duit shilling tu boleh nampak. Tapi ni daripada angkasa lah ni. Okey, ni adalah galaksi kita. Galaksi kita sebenarnya terdapat jutaan galaksi. Okey. Terdapat jutaan galaksi dalam semesta kita. Kita ni adalah Bima Sakti. Satu je tau. Kita baru salah satu kan. Tapi dekat lain-lain ada lagi Bima Sakti lain. Contohnya Andromeda. Contohnya Ursa Major. Contohnya Magellan. Magellan kecil, Magellan besar. Marsia dan sebagainya. Banyak lagi. Jutaan galaksi. So, ni satu galaksi ni. Bayangkan satu galaksi macam ni. Kan? Satu galaksi macam ni kan? So, satu galaksi ni pun berjuta-juta bintang. Bayangkan berjuta-juta galaksi. Okey, jadi galaksi ni adalah satu himpunan jasad yang terdiri pada jutaan bintang. Okey, bintang ni terbina daripada gas, debu dan habuk. Kita nampak macam berabuk kan? Macam berabuk tu memang bintang-bintang dan juga matahari terbina daripada gas dan habuk. Okey. Jadi galaksi kita ni wujud dalam berbagai bentuk ya. Ada yang jenis berpilin. Ada yang elips. Macam Bima Sakti berpilin. Ada juga yang tak seragam. Tak seragam tu bersepah lah bentuk dia. Nanti kita tengok macam mana berpilin. Okey, ni contoh-contoh jenis galaksi yang ada dekat angkasa kita dekat atas sana. Okey, yang pertama ni namanya berpilin. Berpilin ni kalau ikut bentuk dia macam ni lah, berpilin. Bentuk dia macam tu. Dan kita punya galaksi berpilin ni dua yang popular iaitu Andromeda dan juga Bima Sakti. Kita punya lah. Kita punya ni bentuknya berpilin. Okey, yang kedua bentuk elips. Elips tu dia macam bujur sikit.
Ellipse ni bentuknya bujur. Ingat ellipse, ingat bentuk bujur. So, galaksi yang berbentuk bujur namanya adalah Ursa Major dan juga Messier 87. Ni contoh dia ni. Okey, dan satu lagi adalah namanya tidak seragam. Kita nampak dia tak tentu tapi nampak cerah lah dari jauh kan. Itu namanya tak seragam, iaitu Magellan kecil dan juga Magellan besar. Okay, sekurang-kurangnya korang kena tahulah satu nama. Tapi kat sini Andromeda ni agak popular. Jadi korang kena tahu Andromeda dengan Bima Sakti ni adalah berpilin. Bima Sakti ni kita tinggal. Okay, galaksi ni kita tinggal. Tapi kita tinggal sebahagian kecil je. Okey, ni Bima Sakti ya adalah suatu jenis galaksi berpilin sederhana besar. Tak besar sangat lah kita duduk ni. Sistem suria kita ni berada di pinggir Bima Sakti. Contoh dia macam ni. Katakanlah kita punya Bima Sakti tu dia macam ni. Yang tengah-tengah ni black hole tau. Tengah-tengah Bima Sakti tu black hole lohong hitam. Dia bentuk macam ni lah. Dia berpusing macam ni okey. Dan kita punya sistem suria ni Bima Sakti. Sistem suria kita duduk kat sini je. Matahari, Mercury, Venus, Bumi dan sebagainya. Jadi kita punya sistem suria adalah sebahagian kecil sahaja daripada galaksi Bima Sakti. Jadi Bima Sakti ni memang besar lah. Bima Sakti ni besar lah. Matahari kita pun satu je. So dalam Bima Sakti ni sendiri kita ada berjuta-juta bintang dekat sini. Kita sekarang ni baru pergi ke Marikh. Kan? Marikh pun mungkin kat sini baru kot. Besar lagi, nak jauh lagi perjalanan kita. Okey, sampai sini boleh faham tak galaksi kita ya? Jadi kalau Andromeda, tempat lain lah Andromeda. Ada black hole dan juga ada galaksi dia tersendiri. Dan begitulah Messier dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita nak travel daripada galaksi ke galaksi ni, jauh. Lambat lah kan. Okey, ada soalan sampai sini guys? Boleh kah? Boleh terima ya? Cikgu lajukan sikit ya. Tak boleh terima, beritahu cikgu. Kalau tak boleh terima. Okey. Seterusnya, ya Zudin, nak tanya apa Zudin? Zudin nak tanya apa tak? Kawan-kawan lain nak tanya boleh. Galaksi kita membesar, betul. Bukan galaksi membesar, tapi kita punya alam kita membesar. Galaksi kita membesar sikit, tapi alam kita. Maksudnya kita antara galaksi Luke ni dengan Andromeda ni semakin jauh ya, semakin jauh. Sebab alam kita ni berkembang. Betul-betul Izzuddin, alam kita ni memang berkembang. Sekarang pun dia berkembang selaju cahaya. Selaju cahaya. Cepatlah dia berkembang. Jadi kita akan nampak bintang-bintang tu semakin jauh daripada kita. Okey, ini adalah nebula. Nebula ni adalah kehidupan bintang. Bintang juga dilahirkan ya macam manusia. Cuma usia bintang ni dia lagi lama lah daripada manusia sebab dia bintang. Dia punya usianya jutaan tahun. Ya, okey. Contoh yang pertama, nebula ni adalah kelahiran bintang. Anak bintang namanya nebula. So, nebula ni terbina daripada debu-debu, habuk-habuk. Lepas tu ada hidrogen, ada helium. Gabungan-gabungan debu ni, mereka akan tertarik antara mereka. Lepas tu adanya wujudnya graviti, mereka bergumpal-bergumpal. Lahirlah anak bintang namanya nebula. Jadi nebula ni kira anak bintang lah ni. Anak bintang ataupun matahari. Matahari juga adalah bintang. Okey. Boleh cikgu teruskan? Ada persoalan nak tanya? Okey, lepas itu bintang ini bila dilahirkan dia akan ada 3 jenis. 3 jenis bintang. Sama ada bintang ni nak jadi bintang bersaiz sederhana, dia nak jadi bintang bersaiz besar ataupun nak jadi bintang bersaiz super besar. Super besar tu besar lah. Okey.
Okey, kita tengok yang sederhana dulu ni. Sederhana, bila dilahirkan, lepas tu dia akan mengalami untuk dia mati. Bintang ni pun nak mati juga. Sebelum dia mati, dia akan pergi kepada raksasa merah. Jadi bintang ni sebelum dia mati, dia akan menjadi bintang raksasa merah. Jadi kalau kita tengok red giant, red giant pula dah. Yalah red giant lah. Kita nampak bintang merah tu sebenarnya bintang tu dah nak mati dah. Dia akan jadi besar sikit dan berwarna merah. Okey. Lepas warna merah, untuk beberapa juta tahun, mungkin dia akan menjadi bintang kerdil putih. Maksudnya dia dah mati. Bila sampai bintang putih, kerdil putih, dia dah mati. Maksudnya dia sentiasa, kecerahannya tu adalah malap saja. Itu menunjukkan bahawa bintang tersebut dah mati. Sebab hidrogen dia pun dah habis. Okey, faham Ini bintang yang sederhana besar. Okey, bintang besar, dia nak mati, dia akan jadi raksasa merah dulu. Lepas tu baru menjadi super raksasa. Lagi besar. Dia jadi besar dulu, lagi besar. Kalau sederhana, dia raksasa merah aja. Super raksasa, sebab apa jadi super raksasa? Sebab dia nak meletup. Okey, jadi super raksasa, dia akan meletup menjadi supernova. Supernova ni letupannya sangat kuat. Kalau matahari kita mati pun akan mengalami benda sama. Kalau dia meletup, maksudnya semua kita punya galaksi akan merasa bahan dia lah. Lepas dia meletup, dia dah mati, dia akan menjadi bintang neutron. Jadi bintang neutron ni dia macam bintang kerdil jugalah. Dia lebih kecil sikit tapi dia berwarna putih juga. Okey, dan tepi-tepinya macam ada habuk-habuk sikit. Namanya bintang neutron. Jadi bintang neutron ni adalah matinya bintang yang besar ni. Bintang besar dia mati menjadi bintang neutron. Bintang sederhana mati jadi bintang kerdil. Okey, satu lagi yang paling dahsyat adalah bintang besar namanya bintang super besar. Bintang super besar di sebelum mati dia akan jadi raksasa merah, lepas tu jadi super raksasa. Dia mati meletupkan supernova, cuma terakhir dia akan menjadi lohong hitam. Jadi kita sebut lohong hitam dan juga black hole tu sebenarnya berasal daripada bintang dan juga matahari yang besar sangat. Okey. Okey, sampai sini nak tanya tak? Guys, ada apa-apa nak tanya tak? Boleh faham tak ni? Kita punya kelahiran bintang kita ni. Kenapa kita nampak bintang bertukar warna? Okey, bintang dia tak bertukar warna, cuma dia berkelip lah sebab dia jauh, Izzuddin. Kecuali kalau bintang tersebut dia dah nak mati ke, mungkin dia nampak bertukar warna. Tapi dia sebenarnya berkelip. Kelipan satu bintang, bayangkan kita duduk kat sini tau. Okey, bumi kita duduk kat sini kan. Bumi kita kat sini. So, bintang tu dekat sini. Jauh ni bintang ni. Kalau bintang tu berkelip, bintang ni mengambil masa 1 juta tahun untuk sampai ke bumi. Jadi apa yang Izzuddin nampak bintang tu, warna bintang tu sebut adalah 1 juta tahun yang lepas. Kemungkinan cahaya yang kita nampak tu pun mungkin dah bintang tu pun dah mati. Tapi cahayanya masih lagi travel sampai ke bumi. Faham tak? Ada setengah bintang tu dah mati dah. Cuma cahayanya yang kelip-kelip tu masih lagi ada sebab perjalanannya jauh. Perjalanan cahaya. Cahaya walaupun dia laju, walaupun cahaya tu laju, cahaya untuk sampai ke bumi daripada matahari ke bumi mengambil masa 8 minit. Bayangkan walaupun cahaya kita ni adalah laju, tapi cahaya nak sampai ke bumi kepada matahari 8 minit. Okey. Okey Izzuddin faham itulah maksudnya. Okey, now. Lagi termasuk pasal bintang tak ada soalan kan? Dah faham 3 jenis bintang, macam mana dilahirkan dan macam mana dia mati. Ni namanya kelahiran bintang Kelahiran bintang adalah daripada nebula. Terbentuk awan besar, debu-debu, gas-gas, hidrogen dan helium. Cikgu dah cerita tadi, lajukan sikit. Ni kelahiran bintang sama juga, debu-debu. Ni padat, sama je. Hidrogen, tekanan yang tinggi. Cuma cikgu cerita tadi dalam bentuk yang ringkas lah. Okey.
Okey, dekat-dekat tengah-tengah bintang tu, tengah-tengah bintang macam bumi, dia pun ada teras. Teras ini yang menyala ni. Jadi mula-mula teras yang menyala tu, maka bintang muda dilahirkan. Nebula. Okey. Okey, letupan supernova ingat apa ni? Letupan supernova menunjukkan bahawa bintang kita dah nak mati. Macam ni lah. Rupanya, ni mungkin salah satu rangkaman yang diterima lah kot daripada teleskop kita. Nampak tak? Pecahan dia ni kuat kan? Letupan dia sangat kuat. Jadi kalau ada planet-planet yang sekitar matahari atau bintang tersebut, maka planet pun akan musnah lah. Kekuatan gegaran dia, ya. Tengok, setiap letupan menghasilkan 100 kali ganda daripada cahaya yang dikeluarkan oleh matahari selama 10 bilion tahun. 10 bilion tahun pun dia punya kuatan dia 100 kali ganda. Kalau kita rasa matahari kita kuat macam sekarang ni panas, 100 kali panas. Macam itulah umpamanya, ya. Okey, supernova yang terakhir berlaku kurang-kurang 400 tahun yang dahulu. Ni saintis semua buat kajian lah. Hanya dapat dikesan pada 1987. Maksudnya 87 baru kita nampak daripada teleskop kita dia dah pecah. Maksudnya dia dah meletup. Tapi kita yang nampak yang dah meletup tu sebenarnya dia dah meletup 400 tahun yang lepas. Sebab cahaya baru sampai. Baru kita nampak letupan dia. Jadi ini yang pertama supernova yang kita nampak lah. Mungkin yang sebelum tu dah ada cuma tak nampak dengan teleskop. Okey, boleh Okey, lepas tu bintang kita akan mengalami kematian yang juga cakap tadi. Dia akan mati. So, haba yang banyak, akibat hidrogen dan menjadi nipis. Bintang-bintang ni akan menjadi raksasa merah. Nampak warna merah lah. Matahari sekarang ni nampak warna kuning-kuning kan. Dia nampak warna merah. Warna merah dan semakin besar. Kalau matahari kita besar sikit, besar daripada biasa dan merah, matahari kita pun nak meninggal tu. Okey, kematian bintang juga dah cerita tadi. Kematian bintang supernova juga dah cerita. Okey, kita ada ahli saintis muda Malaysia kita, iaitu dia namanya adalah sebagai Nur Adlika Ainul Anwar 2017, antara yang saintis termuda angkasa lepas yang telah mengharungi nama kita di pesada dunia dengan berjaya membuktikan kewujudan lohong hitam supermasif yang tersembunyi di lingkaran kosmik semesta. Jadi beliau ni dapat, walaupun sebelum ni orang kata kewujudan lohong hitam tu macam ada macam tak ada, tapi beliau ni telah berjaya membuktikan bahawa lohong hitam itu ada. Umpama macam ni lah lohong hitam ni. Tapi taklah macam ni sebab ni lukisan kan. Nampaknya mungkin lain lah sikit. Okey, hebat juga orang Malaysia kan. Okey. Kat sini juga nak ceritakan sikit. Kita ada perbandingan saiz relatif antara bumi dengan alam sekitar. Saiz relatif. Saiz relatif tu adalah saiz yang tak tetap. Okey, alam semesta adalah sangat indah dan unik. Terdapat jutaan galaksi alam-alam sekitar. Galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi alam semesta, betul tak? Jadi dalam Bima Sakti ni terdapat sistem suria. Kita ni berada dalam Bima Sakti yang terdiri daripada 8 buah planet. Okey, saiz bumi lebih kecil daripada sebutir habuk di semesta, betul? Bumi kita ni macam habuk je kat semesta tu. Kita seharusnya bersyukur pada Tuhan lah kerana dibenarkan kita hidup dekat alam yang luas ini. Okey, inilah gambaran kita, ya. Inilah gambaran kita. Okey, ni nampaknya tak? Ditulis segugus galaksi. Segugus galaksi ni maksudnya dalam ni banyak galaksi ada. Okey, dalam ni ada banyak galaksi tau. Sebab tu namanya segugus galaksi. Kalau kita teropong lagi, dalam kumpulan galaksi ni, galaksi, kita ambil satu galaksi. Ini baru sekumpulan galaksi. Ada lagi lain lagi. Sekumpulan lain lagi, nampak tak? So, dalam kumpulan galaksi ni, ada beberapa galaksi yang terkumpul. Salah satunya adalah Bima Sakti. Kita zoom lagi dalam Bima Sakti. Terletaknya sistem suria kita, cikgu cakap tadi. Jadi dalam sistem suria kita adalah matahari, bumi, Venus dan sebagainya. Jadi tinggallah kita dekat sini.
Lihatlah betapa kecilnya kita ni berada dekat alam sekitar. Yang kita sahaja yang sekarang kita jumpa yang benda-benda hidup. Dekat lain tak jumpa lagi benda hidup. Jadi banyak lagi lah kerja kita ya. Okey, sampai sini boleh guys? Okey ke ni? Boleh terima? Banyak lagi tak? Sikit lagi. Cuba habiskan sikit lagi boleh tak? Boleh, aku habiskan sikit lagi ya. Lalang, lepas tu kita buat latihan. Okey, dekat sini kita ada ciri-ciri pengenalan bintang. Nak tahu bintang senang aja sebab kita duduk jauh. Jadi takkan nak ukur kan? Kita tengok dia melalui warna dia. Tengok warna putih ke, warna biru ke. Saiz dia, tengok suhu dia. Suhunya kita boleh agak-agak dengan melihat warna dia. Warnanya menentukan suhu dia. Jarak dan juga kecerahan. Ni ciri-ciri kita kelaskan bintang-bintang. Okey, dalam buku teks korang pun ada ni. Cikgu tak pasti muka surat apa ni. Okey, yang pertama kita tengok suhu yang paling rendah adalah berwarna merah. Jadi matahari kita tak merah sangat. Matahari kita kuning Matahari antara jingga dan kuning lah. Tak silap cikgu sini matahari kita kot. Nanti kita tengok balik. Aku lupa dah. So, suhunya adalah di bawah 3,500 darjah. 3,000, bayangkan. Kita kena api yang 100 degree pun dah panas dah. Okey, lepas warna merah, warna jingga, warna kuning, kuning putih, putih, biru-biru dan biru putih. Jadi, matahari atau bintang yang paling terang dan juga paling panas adalah bintang mana? Bintang yang berwarna biru. Bintang warna biru adalah bintang yang paling panas. Tapi bintang yang cerah adalah bintang putih. Bintang putih dia cerah. Tapi bintang yang paling panas warna biru. Kita nampak warna merah macam panas kan? Tak. Yang paling panas adalah warna biru sebab dia melebihi 25,000 degree. Tak boleh hidup kita. Jadi kat sini dia buatlah daripada merah sampai ke warna biru. Dia adalah semakin panas. Okey, sebab itulah api kita kalau kita masak kan, warna biru kan panas. Warna merah kurang panas. Okey, ni adalah bintang mempunyai saiz yang berlainan sebab dia adalah relatif, maksudnya dia berbeza-beza. Okey, itu saiz yang sangat besar disebut sebagai super raksasa, bintang yang besar disebut raksasa bintang. Bintang yang kecil namanya adalah bintang kerdil. Bintang kerdil ni maksudnya dah mati dah ni. Okey. Okey, warna biru ni, tengok warna biru. Dari jauh kita dah boleh nampak warnanya warna biru. Jadi dah tahulah dia mesti suhu yang tinggi. Jadi warna biru ni sebenarnya dia adalah kecerahan satu bintang dicerak bergantung pada jarak, saiz, jarak bumi, suhu permukaan. Okay, bintang yang paling cerah so far yang pernah dijumpai namanya Sirius dan juga Rigel. Rigel dengan Sirius ni lebih besar daripada matahari. Tapi ada lagi yang lebih besar. Ada lagi yang lagi besar daripada bintang-bintang ni. Okay, ada yang lebih daripada 4,000 kali ganda daripada matahari. 4,000 ke 2,000? Cikgu lupa dah. Okey, kalau tanya bintang yang paling cerah kat dunia, dekat alam sekitar yang pernah kita jumpa, namanya Sirius dan juga Rigel. Okey, aku teruskan lagi sikit lagi Nabi dah. Okey, planetarium negara. Okey, kalau kita nak tahu lebih lanjut mengenai kehidupan alam sekitar, alam semesta, kita boleh pergilah dekat Planetarium Negara di KL. Dibuka rasmi pada 1994 bagi memudahkan pendidikan sains. Mereka bentuknya sangat unik. Gabungan seni bina astronomi dan Islam. Korang tengoklah kat sana. Okey, kita dah tamat dalam nota kita. Kita nak buat latihan. Okey, sebelum cikgu buat latihan, nak tanya apa-apa tak? Ada apa-apa tak yang terlintas dalam fikiran? Mana cikgu tahu, cikgu jawab. Kalau cikgu tak tahu, cikgu kena cek buku balik lah. Cikgu buka soalan guys. Ada apa-apa nak tanya? Okey, tak ada Okey, kita teruskan lagi. Okey, ni adalah latihan kita.
So, kita pergi kepada galaksi kita. Okey, sekejap. Ada azan lah, guys. Cikgu rehat kejap ya. Azan ya. Tunggu azan sekejap. Korang dengar tak azan tempat cikgu? Izri dengar tak azan cikgu? Oh, tak dengar ya? Oh, okey, okey, okey. Tempat korang dah azan belum ni? Okey, aku teruskan ya. Dah pun nak habis-habis dah tengah-tengah. Okey, galaksi adalah satu himpunan jasad yang terdiri daripada apa? Okey, siapa ingat lagi? Himpunan galaksi kita ni. Galaksi kita ni banyak apa? Banyak bintang-bintang. Jadi terdiri daripada jutaan bintang. Okey. Jutaan bintang. Lepas tu ada apa lagi? Ada gas. Lagi ada debu. Lagi ada habuk. Dan habuk. Okey, ni antara jasad-jasad yang ada dekat galaksi kita lah. Okey, seterusnya adalah dikata apa lagi ni? Galaksi wujud dalam pelbagai bentuk, iaitu ada galaksi berpiling. Galaksi berpiling. Kita ada juga galaksi elip. Dan satu lagi kita ada galaksi tak seragam. Galaksi tak seragam. Okey, sistem suria kita terletak dalam galaksi Bima Sakti. Bima Sakti. Cikgu buat G sebab tak muat. Okey, satu contoh berpiling. Okey, tengok kat bawah ni kita ada yang pertama ni, nampak tak? Dia berpiling-piling ni. Ni adalah bentuk berpiling. Okey, berpiling ni contohnya seperti Bima Sakti. Okey, Bima Sakti. Dan satu lagi Andromeda. Andromeda. Okey, Bima Sakti dan Andromeda. Kita yang paling dekat pun galaksi dengan kita adalah Andromeda lah. Yang paling dekat kalau boleh pergilah kan. Andromeda tu antara galaksi yang dekat sikit. Yang kedua namanya adalah bentuk macam ni, elip. Bentuk elip. So antara contoh elip ni adalah Messier 87. Nama planet tersebut, nama galaksi tersebut. Yang kedua popular Ursa Major. Ursa Major. Cantik sikit. Ursa Major namanya. Okey, Ursa Major dan juga Messier 87. Itu adalah elips. Satu lagi tidak seragam. Okey, tak seragam ada dua juga. Dia bagi contoh Magellan. Okey. Magellan kecil dan juga Magellan besar. Ni dua galaksi yang berbeza lah. Cuma satu nampak besar dan satu nampak kecil. Okey, dia tak seragam lah. Dia bersepah sikit. Okey, dah siap salin? Kita bagi masa sikit salin.
Dah siap? Uzudin dah siap, Udin? Okay, dah. Remove ya. Okey, kita masuk dulu Bima Sakti. Bima Sakti adalah galaksi kita ni. Kita duduk kat mana? Kita duduk dekat sistem suria. Sistem suria kita kat mana? Kat sini. Kecil je sistem suria kita. Tengah-tengah tu adalah black hole ya. Yang cerah tu black hole sebab dia serap cahaya. Okey, pertama Bima Sakti adalah satu galaksi berpilin. Okey, yang sederhana. Jadi kita ni sebenarnya sederhana je, besar dia. Dan sistem suria kita berada di pinggir, ujung-ujung je. Di pinggir salah satu cabangnya. Cabang dia lah ujung-ujung ni lah kan. Ujung-ujung yang duduk. Berpiling. Okey, Bima Sakti terdiri daripada lebih kurang 200 bilion bintang-bintang. So, bintang kat sini saja ada 200 bilion. Dah, tak kira dah. Okey. 200 bilion dan juga matahari. Campur-campur lah bintang-bintang ni. Ada yang matahari, ada juga bintang. Kalau bintang tu mungkin tak ada planet lah. Kalau matahari ni dia ada planet. Kan ada matahari kat tengah, planet dekat mengelilingi dia. Itu namanya matahari. Kalau dia seorang menyala, namanya bintang. Okey, so kat sini merupakan salah satu daripada 200 bilion. Tak tahulah macam nak sebut tu. Macam mana nak tulis kosong dia. Banyak sangat. Okey, kat sini kita tengok kelahiran bintang. Ingat debu-debu hidrogen tadi kita dah cerita. Jadi bintang dilahirkan daripada nebula. Nebula ialah awan yang besar ya, sebab terdiri daripada debu-debu ya. Daripada debu-debu, gas-gas. Gas kita seperti apa? Seperti hidrogen dan juga helium. Matahari kita pun sama, ada hidrogen dan helium. Jadi ke atas sana berlakunya pembakaran nuklear. Jadi pembakaran nuklear ni tak perlukan oksigen. Macam kita bakar kertas perlukan oksigen kan. Kalau ada hidrogen dan helium tak perlukan oksigen. Sebab itulah matahari tanpa oksigen dia boleh membakar dirinya. Okey, gas-gas zarah debu dalam nebula ditarik. Ditarik oleh apa? Ditarik oleh daya graviti. Sebab tu debu-debu ni berkumpul pada satu tempat sebab dianya ditarik oleh daya tarikan graviti. Tarikan graviti yang kuat lalu membentuk satu gumpalan yang dipanggil sebagai teras. Teras tu yang tengah-tengah. Bila suhu dan tekanan dalam teras menjadi terlalu tinggi, kan? Jadi tindak balas. Tindak balas apa? Tindak balas nuklear ya namanya akan berlaku. Gas hidrogen ditukarkan kepada helium. Okey, dan berterusanlah macam tu. Bila gas hidrogen tukar pada helium, dia akan meletup lah. Jadi banyak tenaga. Satu tenaga haba, kita rasa panas. Dan satu lagi kita rasa terang, iaitu cahaya. Jadi banyak tenaga haba dan cahaya dibebaskan. Okey. So, teras itu menyinar dan satu bintang dilahirkan. Jadi, bolehlah buat kenduri bintang dilahirkan. So, bintang dilahirkan ini dikenali sebagai bintang muda. Okey.
Jadi bintang muda ini akan terus berkembang menjadi sama ada bintang bersaiz sederhana, bintang bersaiz sederhana seperti matahari. Matahari itu sederhana. Ataupun bintang besar ataupun bintang super besar. Bintang super besar. Cuba B sebab tak muat. Bintang super besar. Jadi matahari ni bintang bersaiz sederhana. Jadi matahari kita ni tak melalui kalau dia mati pun tak jadi supernova lah. Okey. Dia akan jadi bintang gergasi merah. Lepas tu dia akan mengecil menjadi bintang kerdil. Dia tak meletup lah. Jadi masa tu bintang kita, matahari kita malap. Jadi kalau ada kehidupan pun tak tahulah boleh hidup tak. Sebab tak cukup cahaya, fotosintesis tak boleh nak buat. Okey, salin guys. Nak cukup besar tak? Besarkan sikit supaya korang nampak. Cikgu nak Bima Sakti yang akhir sekali sebab tak sempat. Oh, Bima Sakti yang akhir sekali. Nah. Okey dah ke Zudin? Kawan-kawan dah? Boleh juga move? Boleh? Okey, move Okey, seterusnya kat sini kita ada kematian bintang. Okey, bintang juga akan mengalami mati macam manusia, macam binatang. Okey, haba-haba yang banyak dijanakan dan memanaskan lapisan bintang yang paling luar. Akibatnya, hidrogen dalam lapisan ini mula terbakar dan menyebabkan bintang itu mengembang. Sebab itu dia mengembang. Lapisan terbakar. Pada peringkat ini, bintang berwarna merah dan disebut sebagai raksasa merah. Red Giant. Boleh salin. Disebut sebagai Red Giant. So, ingat kat sini, bintang ini akan mati apabila hidrogen telah habis digunakan sepenuhnya. Maka jadilah bintang kerdil nanti. Okey, sampai sini okey tak guys? Boleh ke terima? Boleh kan? Okey. Ni ada lagi ni. Cikgu nak teruskan ke macam mana? Ke cikgu nak sambung minggu depan je? Minggu depan boleh latihan sekali. Kawan-kawan lain macam mana? Boleh komen sikit kawan-kawan lain? Boleh faham? Ajma okey Ajma? Ideal okey Danish? Zafran okey boleh faham? Boleh. Aidy nak tanya apa-apa tak?
Sebelum cikgu teruskan. Boleh cikgu habiskan sikit lagi boleh? Cikgu habiskan sikit lagi lah halang-halang ni. Okey, jika bintang raksasa merah tidak begitu besar, maka dia terbentuk bintang kerdil putih. Maksudnya bintang ni akan jadi kerdil putih. Dah matilah bintang sederhana. Okey, kita masuk pula bintang yang bersaiz besar. Bintang saiz besar ni bukan matahari ya. Bintang. Sekiranya bintang raksasa merah sangat besar, bintang ini akan mengecut. Mengecut. Sebab dia besar sangat, mulanya besar, besar lagi, besar sangat, dia akan mengecut. Dengan cepat dan menghasilkan letupan yang besar. Dia mengecut dan meletup. Dikenali sebagai supernova. Jadi supernova amat cerah dan boleh dilihat pada waktu siang akibat letupan tersebut. Waktu siang pun boleh nampak. Maka terhasillah bintang neutron. Bintang neutron terbentuk. Okey. Jika bintang yang asal ialah bintang super besar, letupan supernova akan membentuk lohong hitam. Jadi lohong hitam merupakan ruang yang tidak membolehkan sebarang jirim terlepas daripadanya, termasuklah cahaya. Jadi kalau ada apa-apa yang lalu berdekatan dengan lohong hitam ni, satu pun tak akan terlepas, dia akan tarik. Dia akan tarik, graviti sangat tinggi. Termasuklah cahaya lalu pun dia tarik cahaya. Sampai sekarang orang tak tahulah dalam tu ada apa, lohong hitam. Jadi cikgu rasa sampai sini lah kot untuk malam ni guys. Ya, minggu depan kita akan masuk perbandingan saiz relatif antara bumi dan alam semesta. Ya guys, so minggu depan kita akan buat sambung sikit dan kita akan buat latihan lah. Cikgu kata